Ini mana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang untuk Tuan Haji Adli yang terpaksa ke tempat lain kerana ada program lain. Terima kasih Tuan Haji Adli. Yang saya hormati, yang saya kasihi kekanda pengurusi majlis, kekanda Amin. Yang saya hormati, yang saya kasihi adinda saya, bakal calon Sungai Rambai, insya-Allah Puan Azalina. Yang saya hormati, yang saya kasihi rakan seperjuangan saya dan Serkam, bakal calon Serkam Ustaz Nur Khairi, sahabat karib saya, rakan seperjuangan saya di Kuala Lumpur, saudara ADY ataupun Abu Bakar Yahya. Tidak lupa kepada seorang insan, tokoh lama yang amat berpengalaman, yang idola saya di Jasin, iaitu Datuk Mahdi. Seterusnya kepada para hadirin hadirat, bapa-bapa, ibu-ibu yang saya kasihi, tuan-tuan, para hadirin, yakinilah apa yang diperkatakan oleh para penceramah tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan ambillah secara serius. Kali ini bangsa Melayu, bangsa Cina, orang India, jangan lagi buat kesilapan. Kita buat kesilapan pada PRU yang ke-14, tuan-tuan. Tuan-tuan yakinilah keseluruhan kita hingga ke anak cucu kita akan merempat di tanah air kita, kerana keseluruhan bangsa, agama dan tanah air kita akan runtuh sama sekali, dan kita tidak akan mampu untuk nak membangun semula. Tuan-tuan, para hadirin, sebab itulah kita kata, kalau bagi orang Melayu, haramkan bagi walaupun satu undi kepada parti UMNO. UMNO lama sudah tidak wujud lagi. UMNO lama sudah mati. Jangan emosional dengan UMNO, jangan sentimental dengan UMNO, kerana yang ada pada hari ini, tuan-tuan, ialah UMNO Najib Tun Razak yang cukup korup, menzalimi tuan-tuan setiap hari, curi khazanah kerajaan, curi khazanah rakyat hampir setiap hari. Bagi orang Cina, jangan bagi walaupun satu undi kepada MCA. Bagi orang Cina, orang India, jangan bagi walaupun satu undi kepada MIC. Mereka tidak lagi menjaga, tuan-tuan. Mereka hanya menjaga penyanyak, penyamun, lamun Bugis Najib Tun Razak. Inilah dia kerja pemimpin-pemimpin Barisan Nasional pada hari ini. Tuan-tuan, kami adalah bekas pemimpin-pemimpin UMNO. Kami adalah bekas pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Tuan-tuan bayangkan, apakah mudah bagi Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang pimpin UMNO selama 22 tahun, pimpin kerajaan, menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, nak tinggal UMNO, nak lawan dengan bekas parti dia? Apakah mudah bagi Tan Sri Mahyudin Yassin, bekas Presiden UMNO, bekas Perdana Menteri, nak lawan dengan UMNO pada hari ini? Apakah mudah bagi Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir? Apakah mudah bagi Datuk Seri Syafiee Abdal? Apakah mudah bagi saya, bagi Puan Azalina, bagi ADY, dan juga rakan-rakan seperjuangan kami yang lain? Tuan-tuan, kami berasal dari keluarga UMNO. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini khususnya ialah darah UMNO. Jiwa saya pada satu masa dulu jiwa UMNO. Minda saya minda UMNO. Semangat saya semangat UMNO. Saya adalah bekas pemimpin akar umbi UMNO. Tetapi kerana mereka korup, kerana mereka menzalimi tuan-tuan pada hari ini, kami tidak ada pilihan. Kami tidak lagi sentimental dengan UMNO Najib. Sebab itulah, tuan-tuan, Tuan Dr. Mahathir Mohamad bangun sekali lagi untuk semata-mata nak selamatkan masa depan, tuan-tuan, masa depan anak cucu kita. Yakinilah, tuan-tuan, Tuan Dr. Mahathir Mohamad tidak pernah menipu dalam perjuangan. Saya adalah salah seorang yang paling akrab dengan Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, semangat patriotisme Tuan Dr. Mahathir Mohamad terlalu tebal. Semangat nasionalisme Tuan Dr. Mahathir Mohamad terlalu tebal. Akidah agama Tuan Dr. Mahathir Mohamad terlalu tebal.
Sebab itulah pada hari ini Tuan Dr. Mahathir Mohamad walaupun terpaksa menghadapi berbagai dugaan yang pelik, beliau turun bersama rakyat untuk nak membela tuan-tuan bangsa, agama dan tanah air kita. Itulah dia jiwa Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Tuan Dr. Mahathir Mohamad sedang membakar diri semata-mata untuk nak menerangi masa depan rakyat di tanah air kita. Para hadirin yang saya hormati, Najib Tun Razak, tuan-tuan panggil Najib Tun Razak, panggil Rosmah Mansor. Saya dan ceramah saya tuan-tuan, bukan saya di tanah air kita, di seluruh dunia. Saya cabar Najib Tun Razak, saya cabar Rosmah Mansor. Saya buat 7 laporan polis ke atas Najib dan Rosmah. Saya buat 7-8 laporan SBRM ke atas Najib dan Rosmah. Saya buat laporan kepada pejabat luar negara. Saya buat laporan kepada bank negara. Saya cabar Najib dan Rosmah. Saya kata, kalau selama ini saya berbohong, saya minta Najib dan Rosmah buat 1 saja laporan polis ke atas diri saya. Tuan-tuan, hampir 4 tahun saya cabar Najib dan Rosmah. Hingga ke hari ini tak berani. Saya, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, heret Najib dan Rosmah ke mahkamah hampir setiap hari. Saya kata kat Najib dan Rosmah, kalau kata tindakan kami tidak betul, saya cabar Najib dan Rosmah, heret saya ke mahkamah, ambil tindakan undang-undang ke atas diri saya. Dah 4 tahun lebih tak berani. Apa moralnya tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, Najib dan Rosmah mengakui secara tidak langsung apa yang kita perkatakan pada hari ini semuanya betul belaka. Sebab itu mereka tak berani ambil tindakan. Saya rakyat marhain. Saya boleh buat laporan polis kepada Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri. Saya suruh mereka buat laporan ke atas diri saya, tak berani. Tuan-tuan, nasib kita kurang baik. Kerana kita ada Perdana Menteri yang paling korup dalam sejarah kepimpinan di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan amalan demokrasi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem politik di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan sistem ekonomi di tanah air kita. Najib Tun Razak telah merosakkan institusi kerajaan di tanah air kita. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu ketua polis negara tak berani tindak. Sebab itu pegawai negara tak berani tindak. Sebab itu gubernur bank negara tak berani bertindak. Sebab itulah para hadirin, kalau mereka tak berani bertindak, maka kami terpaksa pikul tanggungjawab ini sebagai satu pegawai kita bayar untuk bela tuan-tuan. Bila kami memegang jawatan tidak UMNO dulu tuan-tuan, ini membawa arti kami terpaksa memegang amanah antara manusia dengan Allah SWT. Kami terpaksa memegang amanah antara manusia sesama manusia. Kalau Presiden Parti kami korup, kalau Presiden Parti kami seleweng duit tuan-tuan, kami kena bangun untuk lawan walaupun dia Presiden Parti kami. Ini dituntut oleh hukum mahkamah agama. Apa yang berlaku di tanah air kita pada hari ini tuan-tuan, bukan soal politik. Apa yang berlaku di tanah air kita pada hari ini adalah soal akidah agama. Sebab itu kami bertindak. Tuan-tuan, tuan-tuan panggil Najib Tun Razak, panggil Rosmah Mansor, panggil anak Rosmah Mansor Aziz, datang untuk berdepan dengan saya kalau mereka berani. Saya cabar pemimpin-pemimpin UMNO. Saya cabar Ketua Menteri Melaka. Saya jemput Captain Mat, calon Barisan Nasional untuk Parlimen Jasim. Saya nak anjurkan debat terbuka rakyat. Saya nak jemput calon Parlimen Barisan Nasional untuk berdebat dengan saya. Saya kata kepada Captain Mat, mana saja saya pergi kempen, ikutlah saya. Saya akan bagi ruang untuk Captain Mat bercakap. Dan saya, kalau Captain Mat pun, kalau dia pergi ke mana pun tuan-tuan, saya kata kepada Captain Mat, jemput saya, ajak saya. Biar kita izinkan rakyat dengan 2 pandangan. Biar rakyat dengar pandangan daripada pihak Barisan Nasional, pandangan daripada pihak Pakatan Harapan. Biarlah rakyat menilai siapa yang bercakap benar dan siapa yang berbohong tuan-tuan. Sebab itu saya kata kepada pemimpin-pemimpin magang UMNO, saya kata kepada Menteri Komunikasi, bagi saya 1 jam melalui siaran RTM terus menerus
Biar saya berdebat dengan Najib Tun Razak dalam isu kes skandal 1MDB. Dia tak berani. Tuan Mahathir panggil pun dia tak berani. Jadi tuan-tuan para hadirin, kalau kita selamatkan masa depan tuan-tuan, kita nak selamatkan tanah air kita, walaupun saya tahu risikonya, lawan arus, saya bakal masuk penjara. Namun tuan-tuan, demi perjuangan untuk nak tegakkan kebenaran, kami lawan walaupun saya disumbat ke dalam penjara. Kerana ini adalah perwadah perjuangan untuk nak membela masa depan anak cucu kita. Tuan-tuan tanya pemimpin-pemimpin UMNO. Saya buat laporan polis. Saya hanya tanya Najib. Dia ambil duit tuan-tuan semua, 7 bilion ringgit. Dia kata dia simpan di Kepulauan Cayman. Saya tanya Najib Tun Razak, mana pergi duit tersebut? 4 tahun lebih tak boleh jawab. Dia ambil duit tuan-tuan, duit kumpulan wang amanah pencen. Saya tanya Najib Tun Razak, mana pergi duit-duit tersebut? Dia tak boleh jawab. Dia ambil duit kononnya daripada Kepulauan Cayman, 4 bilion ringgit. Dia kata dah hantar simpan di Singapura. Ini duit rakyat. Saya terbang ke Singapura, saya buat siasatan. Akhirnya tuan-tuan, dalam akaun syarikat bank BSI, akaun 1MDB, 1 sen pun tidak ada duit 1MDB dalam akaun bank tersebut di Singapura. Najib tipu parlimen. Pada bulan Mac tahun 2015, Najib kata kononnya dia dah buat balik 4 bilion, simpan duit tersebut di bank BSI di Singapura. Tipu dalam parlimen. Kalau di luar negara tuan-tuan, Najib dah kena masuk penjara, impeachment kerana tipu parlimen. Malangnya pada hari ini, undang-undang di tanah air kita adalah undang-undang rimba. Kita tak boleh buat apa. Saya buat laporan polis, akhirnya saya ditangkap, dimasuk ke dalam penjara Singapura selama 2 bulan. Tuan-tuan, para hadirin yang saya hormati, saya tanya Najib Tun Razak, macam mana duit 2.6 bilion masuk dalam akaun peribadi beliau? Apa Najib kata? Takkanlah saya bodoh. Kalau saya nak curi duit sebanyak itu, takkan saya nak masukkan dalam akaun peribadi saya, kata Najib. Akhirnya tuan-tuan, kita ambil akaun M-Bank, kita tunjuk kepada Najib, dan dia mengaku. Barulah Najib kata, betul, itu duit derma daripada kerabat Arab Saudi. Para hadirin, kalau ada pihak polis dari cawangan khas pada malam ini, rakam ucapan saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Zahid Hamidi penipu. Duit 2.6 bilion tersebut bukan duit derma daripada kerabat Arab Saudi. Itu duit tuan-tuan, duit yang bersangkutan dengan syarikat 1MDB. Najib ambil. Begitu juga dengan 42 juta masuk dalam akaun pribadi dia. Kita report polis, nak saman dia, peguam negara kata tak boleh saman Najib kerana dia bukan penjawat awam. Lim Guan Eng di Pulau Pinang, mereka dakwa di mahkamah, mereka kata Lim Guan Eng, ketua menteri, penjawat awam, salah guna kuasa. Mereka dakwa Lim Guan Eng, Perdana Menteri, bukan penjawat awam. Tuan-tuan tengok, sebab itulah para hadirin, kerana didorongi oleh Allah SWT, saya ada bukti bila pihak polis, SPRM, bank negara, pejabat peguam negara tak berani bertindak. Sebab itulah saya terbang ke Singapura, saya lapor di Singapura, saya terbang ke Hong Kong, saya terbang ke Perancis, saya terbang ke Switzerland, saya terbang ke United Kingdom, saya terbang, saya buat laporan kepada pihak FBI. Saya orang yang pertama buat laporan ke atas Perdana Menteri Malaysia, isteri dia, anak Rosman Ansor, jolo dan lembaga pengarah syarikat 1MDB. Saya cabar Najib. Saya kata saya lapor di dalam negara, dia tak berani bertindak. Saya lapor di luar negara. Saya cabar Najib, suruh ambil tindakan undang-undang ke atas diri saya, pun dia tak berani bertindak. Dan pemimpin-pemimpin banyak UMNO kata lagi tuan-tuan, Najib tak terlibat dalam kes skandal 1MDB. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya dah maklum berapa kali kepada peguam negara Apandi Ali. Saya kata kepada Apandi Ali, kalau mereka kata Najib tidak terlibat dalam kes skandal 1MDB, saya cabar Apandi Ali, peguam negara kita,
tulis nota bantahan kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Dah hampir setahun setengah tuan-tuan, Peguam negara yang paling haprak tak berani juga nak tulis nota bantahan. Sebab itu pemimpin-pemimpin UMNO sudah jangan terus memperbodohkan rakyat di tanah air kita. Rakyat tidak bodoh, mereka mungkin bodoh tuan-tuan. Sebab itulah para hadirin yang saya hormati, kali ini ibu kepada keseluruhan pilihan raya. Kalau tuan-tuan buat keputusan yang salah tuan-tuan, tuan-tuan akan berdosa kepada anak cucu tuan-tuan. Kerana anak cucu kita kemungkinannya akan merempat di tanah air kita sendiri. Orang kampung kata tak apalah, biarlah kes kelewat NTB, kita tak terlibat, tak ada kena mengena dengan rakyat bawahan. Tuan-tuan, saya nak maklum kepada tuan-tuan semua, kerana kes kelewat NTB inilah tuan-tuan, tuan-tuan kena bayar GST. Kerana kes kelewat NTB inilah tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke hospital, ubat yang bagus-bagus sudah tidak ada lagi. Kerana kes kelewat NTB lah, anak cucu tuan-tuan belajar, minta beasiswa sudah tidak ada lagi. Kerana kes kelewat NTB lah, ekonomi negara kita jatuh. Kerana kes kelewat NTB lah tuan-tuan, nilai mata wang kita jatuh. Kerana kes kelewat NTB lah, negara kita hampir bankrupt. Hutang kita hampir 1 trilion. Kerana kes kelewat NTB tuan-tuan, mereka ambil tabungan rakyat, mereka curi duit tabung haji, mereka curi duit kumpulan wang amanah pencen, mereka curi duit KWSP, mereka curi duit amanah raya, mereka curi duit tabung angkatan tentera, mereka curi duit kerendah. Tuan-tuan, kita bercakap secara terbuka. Pihak polis cawangan khas ramai bersama kita pada malam ini. Sebab itu saya kata kepada pihak polis, rakam ucapan kita. Sekiranya kita berbohong, lepas program ini senang, pergi balik ke balai polis, buat laporan, ambil tindakan. Haram tak berani hingga ke hari ini. Yang paling kita kecewa tuan-tuan, tuan-tuan tengok, mereka curi duit tuan-tuan, mereka curi duit rakyat, mereka curi duit kerajaan. Apa mereka buat? Tuan-tuan tengok, ini tuan-tuan, kita jemput pihak polis cawangan khas untuk rakam apa yang saya kata. Saya bukan ketua polis negara. Kalau saya rakyat berhain, saya boleh dapat bukti ini. Kenapa ketua polis negara tak boleh dapat bukti? Ketua polis negara kata kes kelewat MDB masih lagi disiasat. Kalau masih lagi disiasat, kenapa saya sudah ditangkap? Kenapa saya sudah dimasukkan ke dalam penjara? Kalau belum selesai siasatan. Tuan-tuan tengok apa mereka buat dengan duit tuan-tuan. Pada 15 hari bulan Januari tahun 2010, mereka curi duit rakyat. Mereka beli rumah yang bernama El Hermitage di Amerika Syarikat. Harga dia tuan-tuan $44.8 juta. Lebih kurang 170 juta ringgit. Pada 2 hari bulan Februari tahun 2010, mereka curi duit rakyat, duit syarikat 1MDB, duit kerajaan. Mereka beli rumah yang bernama Park Lorraine Condo di Amerika Syarikat. Harga dia $23.98 juta, bersamaan dengan hampir 90 juta ringgit. Pada 22 hari Mac tahun 2010, mereka curi duit tuan-tuan, beli rumah Time Warner Penthouse. Harga dia $30.55 juta, bersamaan dengan 120 juta ringgit. Pada 31 hari Mac tahun 2010, mereka curi duit rakyat. Mereka beli kapal terbang Bombardier Jet. Harga dia tuan-tuan $35.4 juta, bersamaan dengan 140 juta ringgit. Pada 17 hari Mei tahun 2010, mereka curi duit rakyat. Mereka beli rumah Hillcrest Property. Harga dia tuan-tuan $17.5 juta, bersamaan dengan hampir 70 juta ringgit. Pada bulan April hingga September tahun 2012, mereka curi duit tuan-tuan. Anak Rosmah Mansor yang nama Riza Aziz terbit filem lucah di Amerika Syarikat, filem The Wolf of the Wall Street. Harga dia $100 juta, bersamaan dengan 400 juta ringgit. Duit tuan-tuan mereka curi, terbit filem lucah 400 juta ringgit. Sebab itu saya kata,
Kalau ketua polis negara tak ada bukti, polis cawangan khas yang ada di sini pada malam ini rakam bagi dekat ketua polis negara yang kurang cerdik. Kita boleh dapat bukti, mereka kata mereka tak boleh dapat bukti. Pada bulan Jun tahun 2012, mereka curi duit tuan-tuan, mereka beli syarikat rakaman piring hitam EMI. Harga dia tuan-tuan $106.6 juta bersamaan dengan 400 juta ringgit. Pada 12 Julai tahun 2012, curi duit rakyat, beli rumah Kentus Townhouse anak Rosmah Mansor yang bernama Riza Aziz. Harga dia tuan-tuan $41.8 juta bersamaan dengan 160 juta ringgit. Pada 20 November tahun 2012, curi duit rakyat, duit tuan-tuan yang hidup merana dengan kos sara hidup yang tinggi pada hari ini. Mereka beli rumah bernama Orion Mansion di Amerika Syarikat. Harga rumah tersebut $38.98 juta bersamaan dengan lebih kurang 150 juta ringgit. Pada 13 bulan Mei tahun 2013, mereka curi duit tuan-tuan, beli lukisan, 4 lukisan lebih kurang 40 juta ringgit. Pada 28 bulan Jun tahun 2013, curi duit tuan-tuan, beli lukisan bernama Fontana Roscoe. Harga dia $79.5 juta. Hampir tuan-tuan lebih kurang 320 juta ringgit. Pada 10 September tahun 2013, curi duit tuan-tuan, beli barang kemas $27.3 juta. Hampir lebih kurang 100 juta ringgit. 5 November tahun 2013, curi duit tuan-tuan, beli lukisan $5.5 juta ringgit. Van Gogh, lukisan Van Gogh. Hampir lebih kurang 20 juta ringgit. 18 Disember tahun 2013, curi duit rakyat. Mereka beli lukisan St. George. Harga dia tuan-tuan, satu lukisan $35 juta bersamaan dengan 140 juta ringgit. Antara April 2013 hingga September 2014, mereka curi beli barang-barang kemas untuk model lucah Australia yang bernama Miranda Kerr. Harga dia lebih kurang $7.32 juta bersamaan dengan 28 juta ringgit. Bulan Januari hingga Mei 2014, mereka curi duit tuan-tuan, beli kapal layar yang baru kena tangkap di Pulau Bali, di Equanimity, $250 juta bersamaan dengan 1 bilion ringgit. 21 bulan Januari tahun 2014, mereka curi lagi duit rakyat, beli rumah tuan-tuan, Walker Tower Penthouse. Harga dia $50 juta bersamaan dengan 200 juta ringgit. 5 Februari 2014, curi duit rakyat, beli rumah The Laurel Beverly Hills. Harga rumah tersebut $31 juta bersamaan dengan 120 juta ringgit. 5 Mac tahun 2014, curi duit rakyat, beli kondominium, lebih kurang green condo, $13.8 juta, lebih kurang 55 juta ringgit. 24 bulan Mac tahun 2014, curi duit tuan-tuan, beli lagi rumah Hillcrest Property di Amerika Syarikat. Harga $15 juta, lebih kurang 60 juta ringgit. 23 bulan Januari 2014, curi duit tuan-tuan, beli satu lukisan yang bernama Nympheus. Harga dia tuan-tuan $57 juta. Satu lukisan harga 200 juta ringgit lebih. Pada bulan Oktober tahun 2014, curi duit tuan-tuan, beli barang-barang kemas untuk Rosmah Mansor lebih kurang 5 juta ringgit. Tetapi tuan-tuan, secara keseluruhannya, mereka curi duit rakyat, duit kerajaan, duit 1MDB. Mereka beli barang-barang kemas bernilai $200 juta bersamaan dengan 800 juta ringgit. Sebab itu kami bertindak tuan-tuan. Mereka menipu tuan-tuan, mereka menganiayai tuan-tuan, mereka menzalimi tuan-tuan. Kita pergi hospital, nak ubat pun kena bayar. Mereka curi berpuluh bilion. Duit syarikat 1MDB, mereka curi 40 bilion. Saya buat laporan di seluruh dunia, kita dapat tangkap balik 20 bilion ringgit. InsyaAllah bila kita tubuh kerajaan, kita akan bawa balik duit ini kepada rakyat di tanah air kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, InsyaAllah gabungan kali kedua Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan yakinilah tuan-tuan, kali ini pada 10 hari bulan Mei jam 12.01 pagi, InsyaAllah dengan izin Allah,
Kalau tuan-tuan semua keluar mengundi, semua para pengundi keluar 85% kali ini, insya-Allah tuan-tuan, 12:01 pagi 10 bulan Mei, kita akan tubuh kerajaan baru Pakatan Harapan. Insya-Allah. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Datuk. Datuk telah menjelaskan berkenaan dengan Wan EDB. Jadi tuan-tuan pun dah faham. Tuan-tuan kena balik untuk sampaikan cerita-cerita ini, berita-berita ini kepada rakan-rakan, kawan-kawan dan lain. Jadi kita oleh kerana masa kita agak padat, penceramah pun ramai. Jadi saya diarahkan oleh pihak penganjur supaya pertamanya kita ada sikit lagi oleh kerana penganjur dah minta saya kena laksanakanlah sebagai yang orang yang turut perintah kan. Jadi kita ada minta saudara Darman tapi ke depan kita nak bagi sikit cenderamata kepada Datuk dan juga Tuan ABY sebagai sempena datang ke Dun Sungai Rambai ini, iaitu penyerahan t-shirt. Minta saudara Darman tampil ke hadapan, kita buat sikit lagi. Seterusnya melancarkan dana pilihan raya. Tuan-tuan bersedialah membantu tuan-tuan. Pilihan raya ini perlukan banyak kewangan. Kita tak ada toke-toke besar yang membantu kita, tuan-tuan lah semua yang membantu. Dan seterusnya saya diberitahu oleh saudara Tuan Abang Din supaya minta tuan-tuan yang terlibat dengan cabar, dan juga kita masih lagi memerlukan sukarelawan untuk berkhidmat sebagai polling agent, counting agent dan agent barong untuk mendaftar bersama kita. Jadi saya rangkumkan 3 sekali program tu berkaitan dengan kita punya pelancaran dana tabung pilihan raya dan juga sedikit penyerahan tanda hati kepada Tuan ABY. Dengan adanya Datuk Seri Hairudin ni, kita ambil kesempatan sekali minta saudara Darman tampil ke depan dan Puan Nazarina sebagai sempena program ni. Kita ada penyerahan t-shirt untuk minta yang sebelah saya ni. Saudara Darman, Ai, tolong ya. Pengarah pilihan raya, mai. Ada t-shirt kita nak serahkan. Puan Nazarina akan serah kepada Tuan ABY dan juga Datuk Hairudin. Gimik sebab apa ini dah. Sebab apa kesempatan ni nanti Tuan ABY pun mungkin payah hari nak kemari ya. Datuk Hairudin pun dengan kita ambil kesempatan ni. Sila Puan Nazarina. Serahkan sebagai kita punya sediaan petugas-petugas kita untuk tentera kita. Untuk kepada Tuan ABY, seterusnya kepada Datuk Hairudin. Satu lagi tadi nak bagi pada Tuan Haji Adli, tak apa, insya-Allah saya akan bagi sampaikan.